Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'bad bin Khalid radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Harisah bin Wahb yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tasaddaqu fayushiku ar-rajul yamshi bisadaqatihi فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها أو كما قال. حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Ma'bad bin Khalid, dia kata Harisah bin Wahab ada sebut Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tasaddaqu, belajar-belajarlah bagi sedekah. Tak boleh banyak sikit. Ajak diri kita tolong orang, ajak diri kita ni ada pemurah. Nabi kata tasaddaqu, bagilah sedekah. Fayushiku ar-rajul yamshi bi sadaqati. Nabi kata sebab tak lama akan mai satu masa di mana pada masa itu satu orang berjalan duk bawa barang nak bagi sedekah, duk berjalan dalam masyarakat, dalam kampung, dalam bandar, duk berjalan duk bawa barang nak bagi sedekah. Jumpa orang yang dia sangka kawan tu susah boleh terima sedekah dia, fayaqul allazi u'tiyaha law ji'tana biha bil amsi qabiltuha. Dia nampak kawan tu, dia ingat kawan tu susah, kawan tu boleh terima sedekah dia, dia nak bagi, kawan tu kata dekat dia, Allah, dia kata kalau hang mai kemarin aku terima, hari ni aku pun dah senang dah. Nabi kata akan mai masa tu, masa di mana manusia tak kebulung dah sedekah kita. Pada masa tu hang bawa sedekah kiri kanan, pi cari orang nak bagi sedekah, nak cari pahala, pi bagi dekat dia, dia kata Allah, awak bagi hari ni, kalau kemarin aku terima, hari ni fala hajata li biha, aku tak berhajat dah kepada sedekah hang. Fala yajidu man yaqbaluha. Nabi kata ketika itu tak ada siapa dah nak terima sedekah kita. Benda ni kita duk tak nampak lagi tuan-tuan. Tapi bila mai raya haji, nampak tak nampak? Nampak. Bila mai raya haji, kita buat korban, kita nak pi bagi daging korban dekat orang, jumpa dah lah ni. Pi di rumah, Assalamualaikum, ni nak bagi daging korban ni. Oh, dia kata saya pun buat juga tahun ni. Susah dah. Nak cari orang nak terima daging korban kita lah, susah dah. Kita nampak rumah macam orang susah, Assalamualaikum, ni nak bagi daging Allah, dia kata depa buat mai bagi pun berlambak, tak celui peti air, dia kata. Oh, kita pun tak apa. Pusin habis minyak motor, tak ada orang nak terima daging korban kita. Dia dah nampak dah benda tu. Sikit hari lagi menjelang kiamat, duit pun ada orang tak mau dah. Sorry, dia kata saya pun cukup lah, dia kata. Terima kasih. Dia akan berlaku apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Yang pertama, saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, sedaya upaya cubalah buat apa-apa kebaikan. Apa-apa. Janji benda tu kebaikan untuk bekal kita di sana. Cari apa jalan. Buat baik. Kan? Takut tuan-tuan, dia duk main atas kereta ni, saya pun tak baca surah abang. Dia beritahu, dia beritahu ustaz, gerak sembahyang subuh pun kena tikam. Allahu Akbar. Siapa gerak? Siapa yang kena tikam? Isteri gerak suami bangkit sembahyang subuh, dia bangkit tikam bini dia. Masyarakat yang kita duduk hari ini, dia panggil masyarakat jiwa kacau. Dia panggil masyarakat jiwa kacau. Kita duduk dalam keadaan macam tu hari ini. Pakar-pakar fikir apa satu kebaikan kita boleh buat. Pasal apa? Ini kebaikan kita di akhirat. Yang kedua, sedaya upaya cuba ikhlas. Bila buat apa pun try bagi ikhlas, try. Yang ketiga, minta tolong pada Allah banyak-banyak supaya kita dirahmati ataupun dikasihani di akhirat esok. Itu aja. Kalau Tuhan tak kasihan kat kita, habis kita. Hari akhirat ni hari di mana manusia berhajat, berharap, minta tolong kepada satu aja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Dia raja yang memiliki hari akhirat. Tak ada siapa pada masa tu, semua orang yang sebelum ni ada kuasa ditumpulkan kuasa mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang ada kuasa. Daripada Allah, minta tolong kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kesian kat kita di akhirat esok. Dan yang keempat, beramallah sebelum terlambat. Kita tak tahu nak mati bila. Tak tahu. Jiran lama saya kemarin meninggal atas kereta. Meninggal atas kereta. Daripada nak balik main rumah dia, bawa anak kecil seorang, tengah bawa kereta ketak dada, signal berhenti tepi jalan, tak kepala di steering, habis. Beberapa hari lepas, satu ustaz di Kepala Batas tengah mengajar masjid, meloreh jatuh, habis. Itu depa. Kita menyusul, kita tak tahu kita lagu mana, ending kita, penghabis kita lagu mana, kita tak tahu kita done, ready ke tak done ready. So kesimpulan yang keempat, beramal sebelum terlambat. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Kita memilih untuk baca Abwabul Libas, iaitu bab tentang pakaian. So, kita nak tahu dalam Islam ni apa garis panduan tentang pakaian. Apa pakaian Nabi suka, apa pakaian yang Nabi tak bagi, apa pakaian yang kalau pakai dengan niat kita nak ikut Nabi dapat pahala ekstra. Maka di sinilah tempat dia. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, Abwabul Libas, jilid 12 muka surat 100. Abwabul Libas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab pakaian, inilah tempat bicaranya, iaitu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah melengkapi sekalian pakaian daripada baju, kufiah, serban dan lain-lainnya, daripada kapas dan sutra dan emas dan perak dan lain-lainnya, semua yang menyentuh tentang hal pakaian. Daripada baju, Nabi suka pakai baju macam mana, color apa Nabi suka, color apa Nabi suruh orang jauhi, Nabi suka pakai baju macam mana. Nabi SAW dia pakai kufiah dia macam mana, kepiah kita kata, ketayak ke apa macam mana. Nabi serban dia macam mana. Di sini bab dia. Adakah Nabi serban dia serban letak macam Saudi,
ataupun Nabi serban dia lilit macam mana Iran, ataupun Nabi serban dia macam mana ada ekor kadakkah, semua ada keterangan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu benda ni, bukan kita tak tahu, tapi kita tahu blur, kita tahu samak-samak. Maka hadis ini akan menjadi satu penerang kepada kita supaya lepas ni pengetahuan kita tentang benda ni syak. Dia dapat satu pengetahuan yang jelas dan tajam berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang pertama dia kata bab ma jaa fil harir waz zahab. Itu bab yang datang pada menyatakan sutera dan juga emas. Baik, ketahuilah saudaraku, haram atas laki-laki pakai sutera dan pakai emas, tak kira sikit ataupun banyak. Dia punya starting dia macam tu. Clear? Satu statement yang tak payah tanya balik. Nama kata orang laki-laki dua pantang. Apa dia? Sutera dengan emas. Dia bagi lagi jelas lagi. Dia kata apa? Tak kira sikit atau banyak. Kata tak boleh, tak boleh. Dia kata begitu. Kerana emas adalah satu galian yang tinggi harganya. Emas ni dia kata satu benda mahal. Gitu. Maka menggunakannya pada pakaian laki-laki membawa kepada memboros dan bermegah-megah. Laki-laki tak payah pakai emas. Emas ni benda padan dengan orang perempuan, tak padan dengan orang laki-laki. Maka dia kata elok kalau Islam kata laki-laki tak boleh pakai, tu memang kena dah. Bila kata laki-laki tak boleh pakai subang, kena dah lah. Bila kita pibuh subang, dia jadi anak Arab. Di Amerika yang pakai subang sebelah itu tanda kata dia anak luar nikah. Apa kafir ni menikah ke tak menikah haram semua mereka ni, tapi pun mereka kira kalau pakai subang sebelah tu bagi mereka luar nikah lagi. Budak Melayu kita pergi duk ubuh subang sebelah, tuan-tuan. So dia bagi tahu kat kita di sini, dia kata cerita mah ni cerita orang laki-laki tak sesuai kalau nak pakai, maka menggunakannya pada pakaian laki-laki membawa kepada memboros dan bermegah-megah. Adapun sutera, maka iaitu pakaian halus dan lembut. Kain sutera ni dia lembut. Saya tak tahu, orang bagi tahu. Dia kata kalau genuine silk, sutera yang asli, baju batik long sleeve untuk laki-laki pakai tu, dia boleh peronyok, dia boleh duduk dalam satu tapak tangan aja. Yang tu genuine silk. Lembut dia tu baju tangan panjang, baju batik tangan panjang ni kalau peronyok dia boleh duduk dalam satu tapak tangan dia. Lembut dia sampai macam tu. Itu dia kata memang genuine, memang asli, original sutera. Kata orang yang ahli dalam sutera ni, dia kata. Maka oleh kerana benda ni benda yang macam tu sifat dia, jenis lembut, jenis halus dan sebagainya, maka pakaian halus dan lembut itu tidak layak bagi laki-laki. Tak layak. Kita orang laki-laki ni dia kena jadi laki-laki lah. Pi jadi laki-laki, pi duk bawa plastik merah tu, pi duk kilas bawah atas belakang, dia kawut. Orang laki-laki kalau bawa beg apa-apa kena pegang lagu tu. Tu laki-laki. Ni bila pi duk cakok di jari sekuntung, pi duk kilas bawah belakang tu, nak kena penampang dah dia ni. Kita pun naik hangat bila tengok awak dia ni. Tak kena. Allah bagi kita ni jadi rajul, jadi kita ni laki-laki. Orang yang Allah pilih dia untuk jadi laki-laki, dia kena ada sifat rajulah. Orang Arab kata rajulah, dia kena gentleman, kena nampak jantan tu, kena nampak. Allah dah bagi hang, bagi jadi hang laki-laki, ya la ilaha illallah. Macam dia kata kerana lemah lembut itu layak bagi perempuan yang halus kulitnya. Allah bagi jadi orang perempuan tu untuk sifat lemah lembut, dia sesuai pakai barang-barang yang layak dengan dia. Begitu. Maka apabila laki-laki memakainya, maka jadilah dia seperti perempuan, dia kata. Dan jadi ia pula
megah diri. Benda bukan hak kita. Bila kita pakai, dia jadi macam nak act lah. Jadi macam nak act, macam nak tunjuk dekat orang. Dan ada pun sutra ataupun emas itu harus ia bagi orang-orang perempuan. Depa saja pakai. Mai setera ini pakaian perempuan. Kerana keduanya itu layak dengan mereka. Bermula dalil yang menunjukkan haram itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Musa Al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul harir waz-zahab ala dhukurin ummati wa uhilla li inasihim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun nama panggilan dia Abu Musa Al-Ash'ari, tapi nama batang tubuh dia ialah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan memakai sutra dan emas ke atas laki-laki daripada umat aku. Clear apa yang Nabi sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hurrima libasul harir waz-zahab ala dhukuri ummati. Diharamkan mah dan sutra ke atas laki-laki daripada umat aku. Very clear. Satu hadis hukum, satu hadis yang menerangkan tentang haramnya hukum laki-laki pakai dua perkara ni. Dan Nabi kata wa uhilla li inasihim, dan dihalalkan bagi perempuan mereka itu. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Umar dan daripada Sayyidina Ali dan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir dan daripada Anas bin Malik dan daripada Huzaifah bin Al-Yaman dan daripada Ummi Hani dan daripada Abdullah bin Amru dan daripada Imran bin Al-Husain dan lain-lain lagi. Banyak hadis yang kata haram mah dan sutra kepada orang laki-laki ini. Ramai sahabat meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini sangatlah sahihnya dia. Begitu. Baik, masalah dia kata sutra itu boleh dipakai laki-laki kadar kurang daripada 4 jari. Dia ada pengecualian. Pasal apa? Pasal syarak ni dia tengok keadaan. Ada waktu dia memberi rukhsah. Rukhsah maknanya apa? Kelonggaran, keringanan. Kita akan baca sekali lagi, apakah keringanan dan siapakah orang yang mendapat keringanan itu. Baik, dia kata seperti seorang laki-laki ada pakaiannya seperti kain ataupun serban ataupun kaki baju yang ada bersambung ataupun bertampung kadar 4 jari ataupun kurang, maka itu harus ya. Hadis ada beritahu benda ni. Teringin sangat nak pakai sutra ni. Okeylah, syarak bagi sikit kelonggaran. Kadar antara 2, 3 ke 4 jari. Dia bagi. Buat baju batik kat collar, buh juga sutra sikit. Collar, buh juga sikit. Pakai baju kerja, necktie campur juga sutra sikit. Teringin sangat nak pakai macam orang perempuan ni, teringin sangat. Daripada hang pergi bubuh mini telekong, hang pakai sikit ni tak apalah, syarak kata. Tapi apa? Setakat 2 atau 3 atau maksimum dia selebar 4 jari. Baik. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Umar annahu khataba bin Jabiyah faqala naha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam anil harir illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba'. Artinya diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya telah berkhutbah ia di tempat yang bernama Al-Jabiyah. Sayyidina Umar bagi khutbah. Maka kata Sayyidina Umar, telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laki-laki daripada pakai sutra. Dalam khutbah dia remind benda ni. Dia kata kalau kita ni orang laki-laki, sutra tak boleh pakai, melainkan kadar 2 jari
atau 3 jari ataupun paling banyak 4 jari. Seperti mana di kaki-kaki kain ataupun sebagainya, tibuh sikit, lining sikit. Buat baju batik dekat ni, dekat tulang depan ni, boh juga sutera sikit. Boh tang collar sikit. Nak boh juga sutera tangin sangat. Islam kata okeylah, setakat 2 atau 3 ataupun 4 jari, dia kata. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah sutera itu haram atas laki-laki memakainya. Sama ada memakainya kerana nak bermegah-megah ataupun kerana lain. Melainkan bagi orang yang berpenyakit seperti berkorak dan seumpamanya tu dia. Orang laki-laki kalau nak pakai juga, tahulah dia ni kaki koraknya. Islam ada bagi pengecualian kepada orang yang macam ni, yang sakit kulit, dia jadi korak, dia jadi dipanggil toma, jadi macam panau. Orang yang macam ni dibenarkan, maka harus dia memakai di dalam waktu dia tidak musafir ataupun di dalam waktu musafir. Dan ada pun orang-orang perempuan, maka dia haruskan syarak memakai sekalian jenis sutera, sama ada dia dah kahwin ataupun belum kahwin, sama ada dia muda ataupun dia tua, sama ada dia miskin ataupun dia kaya. Orang perempuan memang boleh lah. Ni cerita orang laki-laki. Masalah, dia kata sutera itu haram atas laki-laki dan harus atas perempuan memakainya. Dan ini adalah mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur ulama. Memang tak boleh. Dan dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad daripada satu kaum mengharuskan memakai sutera itu bagi laki-laki dan perempuan. Dan daripada Ibnu Zubair, haram memakai sutera itu atas laki-laki dan perempuan. Kemudian daripada Ibnu Zubair itu tersimpul ijma' ulama atas harus bagi perempuan dan haram atas laki-laki. Dan demikianlah kata Nawawi di dalam syarah Muslim. Ni duduk main cerita ulama nu kata lagu ni, kata lagu ni. Tuan-tuan tu sadut sabun, ingat satu ya, laki-laki tak boleh, sudah. Dia dalam agama ni tuan-tuan, lagi bila kita tengok pendapat ni, hak tak boleh tu jadi boleh balik. Lepas tu mula nak, ustaz tak betul-betul boleh ke tak boleh? Dia pening lah. Pasal apa? Pasal pendapat. Pasal pendapat. Bila pendapat ni dia macam-macam, dia takwil sana, dia takwil sini. Akan datang kita akan baca satu tajuk tuan-tuan, dia bagi 10 pendapat satu perkara aja. Apa dia? Cerita pasal barang kulit. Hari ni kita Penang ni sampai ada lorong kulit. Bukan dekat barang kulit, lorong kulit pun ada. Dia nak mai esok ni cerita pasal kulit ni. Kita nak pakai wallet, beg duit kulit, boleh tak boleh? Kita nak pakai tali pinggang kulit, boleh tak boleh? Orang perempuan nak pakai beg tangan kulit, boleh tak boleh? Kita nak pakai kasut kulit, boleh tak boleh? Kalau boleh, kulit macam mana boleh, kulit macam mana tak boleh? Lepas tu dia bawa mai 10 pendapat ulama. Dan tuan-tuan pening tak tahu hak mana satu, maka kita kena habang satu aja. Hak mana yang boleh, yang tu aja sudah. Nah, tengok di bawah tu. Sutera dan pakaian mah boleh tak dipakaikan kepada budak-budak? Setengah orang dia menikah 10 tahun, Allah tak bagi dekat dia rezeki anak. 10 tahun menikah tak ada anak. Lepas 10 tahun dapat anak seorang, dia tak tahulah punya seronok ni, tak tahu. Dia dapat pula anak laki-laki, dia punya seronok ni tak tahu. Dia jadi macam orang seronok dapat kereta. Saat lagi dia pergi tinted cermin bagi gelap, saat lagi dia pergi pasang sport rim bagi jengui keluar, saat lagi tak tahu nak buat apa, pergi bubuh lampu hak orang duk pasang lampu raya di rumah tu, dia bubuh buat kenin lampu kereta pula. Tak tahu pasal apa, dia duk teringin nak ada kereta ni dah lama dah. Ni baru dapat tu pergi duk tidur bangun di kedai aksesori kereta. Orang tangan kilas belakang duk tengok dalam cermin ni apa lagi boleh pasang kat kereta aku ni. Okey, ini apa? Kereta ini kira spoiler. Saya main kereta boleh boh lah. Nak boh semua.
Sama dengan orang 10 tahun menikah tak dapat anak. Bila dapat anak ni, anak laki-laki ke perempuan ke, dia tak kira. Dia beli rantai meh, dia bagi pakai, dia beli yang tu, dia beli, dia buh anak dia tu sampai jadi macam barang pameran. Islam main satu tajuk, dia kata apa? Boleh tak boleh kita piduk gantung barang yang tadi ni habang kata larang. Meh dengan sutera ni laki-laki tak boleh pakai. Boleh tak boleh kita dapat anak laki-laki, kita piduk bubuh rantai meh, piduk bubuh gelang meh, piduk. Boleh tak boleh? Ini tajuk dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berkata ashab kita harus memakaikan kanak-kanak itu perhiasan emas dan sutera pada hari raya, kerana tidak taklif atas mereka itu. Ini satu pendapat. Pasal apa boleh? Pasal apa harus? Budak-budak ni tak mukallaf lagi. Dia tak ada dosa, tak ada pahala. Budak baru beranak kecil sampai umur 3-4 tahun, dia pun tak mukallaf lagi. Kita pinuk bubuh rantai meh kepada anak jantan, anak laki-laki umur 4 tahun. Budak tu tak berdosa apa lagi. Dia kata boleh pasang kat dia. Pasal apa? Pasal dia belum mukallaf. Itu pendapat. Adapun memakaikan sutera dan emas pada lain daripada hari raya, maka harus, dia kata. Bukan raya aja, lain pada raya nak pergi makan kenduri pun gantung rantai meh di tengkuk anak jantan. Dia kata apa? Harus juga. Ada khilaf ulama pada 3 macam jalan. Yang lebih asahnya harus, dia kata. Pasal dia belum mukallaf. Dan qaul yang kedua kata haram. Tak boleh kalau anak jantan, tak boleh bagi pakai meh, tak boleh bagi pakai sutera. Dan qaul yang ketiganya haram kemudian daripada sudah mumayyiz. Budak tu belum lagi cukup umur tapi dia mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya dia cerdik dah. Umur 4 tahun cerdik dah. Cerdik macam mana? Nak terkencing, nak terberak, dia reti abang. Dia kata abah sakit perut, dia dah mumayyiz. Kita bagi dekat dia benda baik dengan benda tak baik, dia tahu pilih benda baik, dia sudah mumayyiz. Kita kata pergi keluar, pergi ambil kasut ayah, oh dia kata takut gelap, dia sudah mumayyiz. Mumayyiz ni maksud boleh beza. Dia boleh beza malam siang, dia boleh beza baik buruk, dia sudah mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, tak boleh dah bagi pakai mic kalau sekiranya dia anak laki-laki. Itu pendapat yang ketiga. Oleh kerana ada 3 pendapat tuan-tuan, satu kata harus, satu kata haram, yang ketiga dia kata haram selepas mumayyiz. Saya nasihatkan kita ambil yang haram. Kalau anak laki-laki, dia pada awal jangan ajak dia pakai, jangan ajak dia buat benda haram. Pasal apa? Takut esok dia terlajak dengan benda tu, susah kita. Tapi ulama dia bagi 3 macam tu. So sebaik-baiknya ajak budak-budak daripada kecil. Jangan ajak dia buat benda salah masa dia kecil, sebab esok kita tak boleh nak lentong dia dah. Pasal kita yang start ajak dia benda salah. Tajuk baru bab fil rukhsah fi lubsil harir fil har. Dia main pula tajuk menunjukkan maaf memakai sutera di dalam perang. Dalam peperangan dibenarkan pakai sutera. Baik pasal apa? Kita nak tahu. Ketahuilah saudaraku, harus bagi orang laki-laki memakai sutera kerana dia menjadi ubat kepada penyakit yang ada di atas badan. Oh, sutera ni boleh jadi ubat. Ubat apa? Ubat penyakit kulit. Oi tuan-tuan, kalau jadi doktor pakar kulit, buat duit lah ni. Orang sakit kulit ni tak tahu punya banyak lah ni, tak tahu pasal apa. Ahli sains kata pasal lapisan ozon sudah menipis. Allah buat cantik lah. Dia buat bumi, dia buat ada lapisan-lapisan ozon, dia buat matahari. Lapisan ozon itu menjadi filter. Cahaya matahari mai itu ozon tapih dah. So hak mai kat kita ni selamat. Tapi Quran kata apa? Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi melingkup di darat dan di laut ni pasal apa? Pasal kerja buat tangan manusia. Manusia hari ini dia tak peduli benda ni semua. Dia buat benda yang boleh menyebabkan rosak lapisan ozon tu. Dia buat kilang nuklear.
Sekali bila jadi macam mana di Jepun tu, dia leak, dia bocor, dia keluar, dia menjahanamkan habis semua. Macam-macam manusia buat pembakaran terbuka lah, apa semua ni menyebabkan lapisan ozon tu makin nipis. Bila lapisan ozon ni nipis, dia kata cahaya matahari dengan ultraviolet ni dia mai kena kulit kita. Orang kena sakit kulit cukup banyak lah ni. Siapa yang dia jenis kulit sensitif, dengan kena tu dia start jadi merah. Dia mula merah dekat sendi-sendi dulu, dia jadi melupas kulit, dia jadi merah, lepas tu dia melarat, lepas tu dia main keras jari. Semua punca daripada penyakit kulit. Rupa-rupanya penyakit kulit ni Allah dia buat pula apa, sutera ni boleh jadi penyembuh pula kepada sakit kulit ni.